Okey, kita masuk final topik. Topik yang terakhir, tapi tak bermaksud dia duduk kat last, dia tak penting. Sebenarnya ini adalah topik yang penting. Sangat penting kepada semua trader. Okey. Sebab faktor kejayaan seseorang trader itu adalah pertamanya kerana Allah Taala. Itu confirm kerana Allah Taala. Tetapi secara logiknya, kalau kita tidak ada ilmu yang mencukupi, ilmu yang sufficient berkenaan dengan money management, risk management, kalaupun kita pandai teknikal, belum tentu kita boleh berjaya menjadi seorang trader yang cemerlang. Okay? Tapi kalau kita ada technical knowledge yang baik dan kita juga mengamalkan money management serta risk management, insya-Allah kita boleh menjadi seorang trader yang cemerlang, seorang trader yang berjaya, insya-Allah. Okey. Ringkas saja, ini adalah uh, risk management model yang uh, serta money management model yang saya gunakan. Ringkas tapi praktikal untuk kita gunakan. Kita cerita paling mudah untuk buat calculation, simple punya calculation. Kita katakanlah kita ada modal sebanyak 1000 US dollar. Kita ada 1000 US dollar yang kita buka dalam kita punya broker account, dalam account kita. Pertama-tama sekali, langkah yang pertama, kita kena tentukan berapakah risk, peratusan risk yang kita sanggup tanggung. Kita sanggup loss berapa banyak. Bagi setiap entry yang kita masuk, berapakah loss yang kita sanggup tanggung daripada 1000 dolar ni tadi, dalam bentuk peratusan. Untuk mudah kira, ni bukan actual. Ini hanya sekadar untuk pengiraan, contoh pengiraan yang mudah. Katakanlah kita sanggup loss 10%. Kita sanggup loss sebanyak 10% daripada 1000 dolar yang kita buka account tadi. So bermaksud 10% ni tadi adalah 100 dolar. So daripada 100 ni bermaksud 100 dolar ni adalah kerugian yang kita dah declare awal-awal. Ini adalah kerugian yang apa-apa jadi, kalau jadi pun 100 dolar je aku loss. Ada beza tak kalau kita masuk dalam keadaan kita tak tahu berapa kita loss yang akan berlaku pada kita, dengan kita masuk dalam keadaan kita tahu apa-apa jadi pun hanya 100 dolar saja yang akan rugi. Saya percaya pasti, insya-Allah ada banyak beza dia. Sebab saya dulu pun macam tu. Saya tak tentukan, tak tetapkan berapa peratus yang kita sanggup loss sebelum setiap kali kita masuk product entry. Jadi kita masuk dalam keadaan kita hanya berfikir tentang untung, tapi kita tak fikirkan rugi. Sebaliknya, sepatutnya kita kena fikir rugi dulu. Sebab kita trade forex, ini adalah satu perniagaan yang berisiko. Risikonya sangat tinggi pula tu. Bukannya sikit-sikit punya risiko. Tapi kita tak ada fikir langsung tentang rugi. Kita hanya fikir setiap entry kita akan mendatangkan keuntungan. Jadi bila dia against position kita, of course kita akan jadi gelabah. Kita akan jadi kelang kabut. Tapi bila kita masuk position, kita entry dengan ada risk yang telah kita tetapkan, risk yang kita sanggup tanggung, kerugian yang kita dah fixkan, iaitu sebanyak 100 dolar. So kita masuk dengan hati yang tenang. Kita tak ada menggelabah, kita tak ada berdebar kuat, tak ada berdebar-debar kepala otak kita, berdebar hati kita, cepat kena sakit jantung. Okey, jadi fixkan, tentukan berapakah peratusan risk yang kita sanggup tanggung bagi setiap entry kita. Lagi besar kita punya modal, risk kita kena kecilkan lagi. Kalau kita punya modal kecil, risk kita boleh besarkan lagi. Itu cara saya. Kalau saya punya modal besar, risk saya akan kecilkan. Logiknya kenapa? Kalau kita punya modal sebanyak 1 juta contoh kan, 1% daripada 1 juta dah berapa ribu. Ya? Tapi kalau 1000, 10% baru 100. Tapi kalau 1 juta, kita letak 10%, 100 ribu. Takkan kita nak loss 100 ribu. Jadi kita mungkin akan letak, kalau account kita 1 juta, kita mungkin kita punya loss yang kita sanggup tanggung, persentage kita sanggup tanggung mungkin 0.2% aja mungkin, ataupun 0.5 ke macam tu.
Lagi besar kita punya modal, risk kita kecilkan lagi. Kecilkan lagi risk dia. Kalau modal kita kecil, kita boleh besarkan risk. Macam saya, kadang-kadang saya trade dengan akaun $10. Risk saya adalah 100% ataupun MC. Saya cuma loss $10 saja. Daripada akaun affiliate saya ambil $10. Kalau teruk pun MC $10 saja. Tak terasa. Padahal risk tu 100%. Tapi risk 100% baru $10. Jadi sebab tu kalau akaun tu kecil, kita boleh besarkan dia punya risk. Tapi kalau akaun tu besar, kecilkan risk dia. Itu step yang pertama. Kita tentukan berapa risk percentage yang kita sanggup tanggung. Itu step yang pertama. Dalam kes ni, untuk contoh pengiraan, $100 adalah risk yang kita sanggup tanggung. So step kedua, kita kena tentukan mana stop loss kita, berapa stop loss kita. Dan kalau ikut kaedah yang saya tunjuk tadi, kita dah tahu kat mana kita nak entry. Bila macam ni, contoh macam ni, kita nampak adalah MHV. Ada ekstrim, ada MHV. Kita dah gariskan line ni tadi, dan ini adalah zone tempat kita nak masuk. Kita tandakan siap-siap kita punya tempat nak masuk entry, kita letak PO dekat sini. So kita tahu ini adalah kita punya entry di sini. So tempat yang kita nak letak kita punya stop loss sebaiknya di luar BB. Sebab kalau di dalam BB lagi, kemungkinan dia sentuh. Sebab kita tahu dia kalau di luar BB maknanya dia jadi momentum. Momentum mungkin dia akan sambung naik lagi. Jadi lebih baik kita letak stop loss kita di luar. Katakanlah dekat luar ni tadi kita kira-kirakan ada 40 pip. Ni contoh contoh daripada tempat yang kita nak letak stop loss tadi ni based on manual calculation. Kita cakap kita nak letak 40 pip. Kita nak letak 40 pip, kita punya stop loss ke atas. Dia boleh jadi 41, 42 dan sebagainya. Tapi untuk pengiraan yang mudah saya letak 40 pip. Tapi tempat yang saya nak letak itu adalah di atas tertinggi, position yang tertinggi sebelumnya. Saya letakkan di atas dan saya pastikan dia berada di luar BB pada masa itu. Jadi lebih kurang calculation ni lebih kurang ada dalam 40 pip. So kita dah ada risk percentage sebanyak $100, $100, dan kita dah ada stop loss dia sebanyak 40 pip. So kita boleh calculate selepas tu. Third step, kita akan tentukan lot size kita. Kita nak buka dekat sini, kita belum buka lagi, kita nak buka dekat sini. Kita kena tahu berapa lot size yang kita kena buka. Kita boleh main hentam-hentam je. Akaun 1000 kita boleh buka $10. Ataupun akaun 1000 kita boleh buka $20. Ataupun akaun 1000 kita buka 1 sen. Tak berbaloi pula. Jangan terlampau besar, terlampau kecil. Tapi kita punya lot size yang kita buka ni tadi based on calculation, money management. Itulah dia money management. Kita manage duit kita, kita tentukan supaya kalau dia terkena stop loss kita tak merana. Kalau dia profit, of course lagi untung lah. Jadi kita masuk semua dengan calculation, calculative. Semuanya kita calculate. Kita dah ada 40 pip stop loss, kita dah ada risk $100. So untuk tentukan lot size dia adalah $100 risk ni tadi, kita bahagikan dengan stop loss sebanyak 40 pip ni tadi. 100 bagi dengan 40, kita dapat 2.5. Bermaksud ini adalah $2.5. Lot size yang kita boleh buka di sini, tempat yang saya tanda saya nak letak PO di sini ataupun saya nak entry adalah $2.5 per entry. Untuk satu entry, single entry sahaja, bukan layer. Single entry adalah $2.5. Tapi macam mana bang, kalau saya jenis kaki kek lapis ni macam mana? Kita boleh buka single position 2.5. Kita nak buka 10 lapis, $2.5 ni bahagilah 10, dapat 25 sen. So setiap satu pos 10 lapis tadi tu, kita bubuhlah 25 sen, 25 sen, 25 sen, 25 sen, 25 sen sampai ke atas ni. Cukup 10 dah. Jangan pergi buka sampai 20 pula. Dah jadi lot size ni tadi dah jadi $5. Dah tak ikut kita punya SOP. So stick kepada apa yang kita dah tetapkan. Kita dah tetapkan based on calculation, kita hanya boleh buka $2.5. Kita boleh buka 2-3 entry, tapi jangan buka $2.5 ni tadi sampai 3 entry. Kita bahagikanlah. Kalau kita nak buka 3 position, bahagikan dengan 3. Kalau nak buka 5 lot, 5 lapis, bagi dengan 5. Jadi macam tu cara dia. Jadi kita dapatkan lot size ni tadi untuk single entry. Kalau kita nak pecahkan dia kepada beberapa lot,
beberapa entry, kita kena bahagikan dengan 2.5 ni tadi lah. Kalau 10 lapis, bagikan dengan 10. 2.5 bagi dengan 10, 25 sen. Kalau kita nak buka 5 lapis, bagi dengan 2.5, kita dapat 1.25. Lebih kurang macam tu lah. Lot size tadi tu kita bagikan dengan jumlah dolar yang pertama kita calculate tadi. Ni single position. Kalau kita nak lapiskan, bahagikan dengan berapa lapis kita nak buka. Okay, dapat tu. Dan TP tadi kita dah cerita, selagi tidak ada arah yang bertentangan, kita boleh hold. Ataupun sekurang-kurangnya kita tahu stop loss kita 40, entry kita kat sini, sekurang-kurangnya kita punya TP mestilah lebih lagi ataupun sama dengan 40. Dia punya nisbah dia adalah nisbah 1 nisbah 1. Kalau ni 40, TP kita ambil 40 pun at least okey lagi. Lebih daripada 40 tu lagi cantik. Lebih besar nisbah ni tadi, lagi cantik. Kalau ni 40, kita boleh close TP 400, 1 nisbah 10, lagi cantik. Okay. Jadi sekurang-kurangnya kita punya TP, janganlah bila dapat 5 pip kita cabut, sedangkan stop loss kita 40. Kalau boleh, kalau stop loss kita 40, TP kita pun sekurang-kurangnya 40. Jangan kita kurangkan daripada itu lagi. Okay. Itu yang sebaik-baiknya. So ini adalah contoh secara ringkas bagaimana saya jaga MM dan jaga kita punya RM, risk management dan juga money management. Okay. Ringkas, simple, mudah untuk kita follow. Pun kadang-kadang tak follow juga. Okay, sebab kita trade akaun kecil, mungkin kita tak follow. Tapi kita latih diri kita untuk follow seperti cara yang simple ni tadi. Ada banyak cara untuk jaga MM, jaga money management, risk management. Ada banyak cara kita boleh dapatkan di dalam internet. Kita boleh dapat melalui pembacaan. Okay, ni salah satu cara yang saya gunakan. Okay, yang simple, yang nampak mudah untuk kita follow, untuk saya follow. Yang simple ni pun kadang-kadang orang tak boleh follow. Bukan orang, saya tak cerita orang, saya cerita saya. Pun kadang-kadang saya pun susah nak follow. Sebab kita tergesa-gesa nak masuk, tergesa-gesa nak entry, sehingga kita abaikan benda-benda yang wajib ni tadi. Benda-benda yang sepatutnya kita jaga terlebih dahulu, iaitu risk dan money management. Okay, saya rasa complete dah apa yang saya nak bercakap berkenaan dengan BBMA, tentang BBMA basic. Complete dah apa yang saya nak cakap berkenaan dengan BBMA ni, dah habis dah, tak ada apa lagi. Dan sekali lagi saya ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak luangkan masa dengar saya menceloteh daripada mula sampai habis sampai sekarang. Dan tahniah juga kepada anda semua kerana berjaya menghabiskan masa mendengar celoteh saya dalam BBMA Home Course video ni. Dan saya berharap apa yang kita bincangkan, apa yang saya cuba sampaikan tadi membawa manfaat kepada semua yang mendengar. Okay? Dan saya doakan anda semua Allah permudahkan untuk diberi kefahaman tentang perkara-perkara yang kita dah bincangkan tadi, dan Allah bagi kejayaan kepada anda semua dalam bertrading forex. Okay? Kita semua boleh berjaya, terutamanya kepada pengguna-pengguna BBMA. Okay? Khususnya kepada pengguna-pengguna BBMA. Okay? InsyaAllah. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.